है दस्त क़िबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह है दर्द दिल की दवा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua para penonton yang mengikuti program tadbiyat online yang setiap minggu disiarkan di dalam YouTube. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga tuan-tuan dan puan-puan semua senantiasa berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua diberikan ketabahan dalam menghadapi saat-saat dan masa-masa yang sangat getir ini, di mana wabak COVID-19 masih lagi tersebar di seluruh dunia, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera menghentikan penyebaran wabak tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana sebelum ini kita telah membincangkan berkenaan dengan takwa, satu topik yang pada minggu lepas kita dah membincangkannya dan dah membahaskannya, dan saya pun dah memberitahukan betapa pentingnya kita berusaha untuk menghidupkan pohon ketakwaan ini di dalam diri kita. Kerana dengan adanya takwa di dalam diri kita, ini akan membuatkan kita sebagai hamba Allah Ta'ala membenci melakukan keburukan, membenci melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, serta kita diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam diri kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik, yang dengan itu dapat menarik kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita bincangkan pada minggu yang lepas, dan insya-Allah pada minggu yang sekarang ini kita akan membincangkan topik yang tidak kurang pentingnya untuk kita meneruskan kehidupan kita di dunia ini. Apa yang saya maksudkan tadi adalah berkenaan dengan pentingnya kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi apabila pohon ketakwaan itu dah hidup di dalam diri kita, maka kita juga haruslah melaksanakan. Kita harus tahu apa tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Ta'ala dan apa tanggungjawab kita yang perlu kita laksanakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk itu, di sini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan satu hadis Rasulullah SAW ataupun satu nasihat Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW berikan kepada salah seorang sahabat beliau, Hazrat Muaz bin Jabal, di mana Rasulullah SAW dalam salah satu peristiwa beliau bertanya kepada Hazrat Muaz bin Jabal, "Wahai Muaz bin Jabal, tahukah kamu apakah hak ataupun tanggungjawab sang hamba itu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala?" Maka Hazrat Muaz bin Jabal menjawab kepada Rasulullah SAW, "Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu." Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan lagi kepada Hazrat Muaz bahawa tanggungjawab ataupun hak yang perlu dilakukan oleh seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah
beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan jangan pernah menyekutukan Allah Ta'ala dengan apapun. Jadi ini dua perkara yang ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat beliau, itu Hazrat Muaz bin Jabal, bahawa sang hamba itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai kewajipan. Dan kewajipan itu apa? Diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada Hazrat Muaz bin Jabal, dan nasihat itu adalah nasihat untuk kita semua sebagai pecinta sejati Rasulullah SAW, dan nasihat itu adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apapun. Ini dua nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat beliau Hazrat Muaz bin Jabal. Dan kalau kita perhatikan, nasihat ini memang selari dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan saya rasa kita semua menghafal ayat ini cukup mudah. Dan kalau kita hafal, baru kita tahu bahawa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ini menciptakan kita, menciptakan jin dan manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Taala. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan lain. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini tujuan kita, dan kita haruslah tahu, kita haruslah menanamkan di dalam fikiran kita bahawa inilah tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita. Apabila kita tahu bahawa inilah tujuan kita, maka kita tidak akan mencari-cari alasan kenapa kita harus beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa faedahnya kita beribadah kepada Allah Ta'ala? Kita tidak mahu lagi mencari alasan-alasan seperti itu. Kerana kita dah tahu dan sudah faham bahawa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahawa tidaklah aku menjadikan ataupun menciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepadaku, itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton yang saya cintai, ibadah ini bermacam-macam, banyak bentuknya. Puasa, zakat, haji, membantu orang yang miskin, berzikir, hatta memberikan senyuman pun merupakan satu ibadah. Jadi seperti mana saya katakan tadi, ibadah itu dia sangat luas. Dia sangat luas. Macam-macam kita, segala kebaikan-kebaikan itu ataupun perbuatan-perbuatan yang baik itu merupakan satu ibadah. Kita bersedekah, kita membantu orang-orang miskin, apalagi di masa sekarang ini dengan tersebarnya wabak COVID-19 ini, kita dituntut untuk menghulurkan bantuan, dan itu merupakan satu ibadah juga. Tetapi ibadah yang paling atas daripada segala ini, yang paling utama daripada segala ini adalah solat. Solat merupakan satu ibadat yang paling utama yang Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kepada kita, kerana dengan solatlah kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadat itu bermacam-macam jenis, tetapi yang paling utama adalah solat. Nah, apakah solat itu? Ini pun kita perlu tahu. Yang tadinya kita dah tahu ya, nasihat Rasulullah SAW, apakah hak Allah Ta'ala, iaitu beribadah kepadanya dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apapun. Sekarang ibadah itu, dan ibadah yang paling utama, yang paling tinggi daripada segala-galanya itu adalah solat. Dan apakah solat itu? Ini pun kita perlu tahu. Apabila kita dah tahu apa solat itu, maka seperti mana tadi kita tidak mencari alasan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, begitu juga apabila kita dah tahu apa itu solat, maka kita tidak akan mencari alasan untuk meninggalkan solat. Nah, untuk itu, mari kita dengar apakah sebenarnya solat itu. Solat merupakan satu ibadat di mana sang hamba menzahirkan, memperlihatkan kecintaan dan tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menzahirkan kecintaannya dan tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat.
Dan solat merupakan ibadat yang membuatkan sang hamba itu merasa begitu dekat dengan Allah Ta'ala. Begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita melihat ayat-ayat yang kita baca di dalam Al-Quran, di mana kita setiap solat itu kita diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Bacaan-bacaan ataupun ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah itu menggambarkan betapa kita itu begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu dapat kita rasakan apabila kita melaksanakan ibadat solat ini. Dan solat juga adalah merupakan sarana untuk manusia itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbalik kepada surah Al-Fatihah tadi, di mana kita merasa begitu dekat. Kemudian kalau kita melihat ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah itu sendiri, seperti mana saya katakan tadi, ianya satu sarana untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana di dalam surah Al-Fatihah itu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Tuhan, hanya kepada Engkaulah kami beribadat dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Di situ kita sedang berkomunikasi, sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan solat jugalah yang akan membuatkan seseorang itu terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan juga yang paling utama di atas segala-galanya itu adalah solat membuktikan ikrar seseorang itu, ikrar sang hamba itu tentang ketauhidan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perkara ini harus kita tahu, harus kita faham bahawa apa sebenarnya solat itu. Solat itu adalah merupakan salah satu alat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah satu cara di mana kita merasakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu begitu dekat dengan kita, dan salah satu cara di mana kita mengikrarkan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi solat ini merupakan satu ibadat di mana ianya merangkum semua perkara itu, dan apabila kita faham, maka saya yakin tidak ada orang yang tidak mahu mengerjakan solat. Kerana kita tahu inilah faedah-faedah yang akan kita perolehi apabila kita melaksanakan ibadat solat. Seperti mana di dalam bab yang lalu ataupun episod yang lalu kita membincangkan berkenaan dengan takwa, dan saya pun dah memberitahukan bahawa banyak sekali ayat-ayat yang membahas berkenaan dengan takwa di dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga berkenaan dengan solat ini, banyak sekali ayat-ayat yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita kaji lebih mendalam lagi, kita akan dapat melihat bahawa kita tahu ada 114 surah di dalam Al-Quran, dan dalam 114 surah di dalam Al-Quran ini sebanyak 106 tempat ataupun 106 ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bercakap berkenaan dengan solat. Jadi banyak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga ayat, sebanyak lebih daripada 100 ayat di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyentuh berkenaan dengan solat. Jadi di sini menggambarkan kepada kita semua betapa solat ini merupakan satu ibadat yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita melakukannya. Kalau kita melihat berkenaan dengan solat ini, ingin saya kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton sekalian, ya. Ini ayat ni pun kita dah tahu dan banyak di antara kita hafal, dan di episod yang lepas pun saya dah menyentuh berkenaan dengan ayat ini, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang keempat, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahukan kepada kita semua berkenaan dengan tanda orang-orang mutaki adalah mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan solat dan membelanjakan sebahagian dari apa yang kami rezekikan kepadanya. Di dalam ayat ini pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyentuh berkenaan dengan solat. Pertama, kita beriman kepada yang gaib. Beriman kepada Allah, kepada
tauhid Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita menzahirkan keimanan kita itu dengan cara kita mendirikan solat, wa yuqimunas solat. Jadi dia berturutan. Apabila kita dah mengikrarkan bahawa kita beriman, kita percaya kepada yang gaib, kemudian kita menzahirkan keimanan kita itu, ikrar kita itu dengan wa yuqimunas solat, iaitu dengan mendirikan solat kita, dan kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Inilah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau Hazrat Muaz bin Jabal, di mana sebelum ini saya dah sentuh bahawa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa juga, dengan wujud-wujud yang lain. Jadi dengan solat kita mengikrarkan bahawa sesungguhnya keimanan kita terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang sebenar-benarnya, bukan sekadar di bibir sahaja. Kemudian berkenaan dengan solat ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, seperti mana saya katakan tadi, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyentuh berkenaan dengan solat. Tadi dari surah Al-Baqarah dan seterusnya dari surah Taha, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-15, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis solata li zikri. Di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyentuh berkenaan dengan solat, yang ayat ini bermaksud sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Jadi bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengerjakan ataupun mendirikan ibadat solat ini yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadat solat adalah supaya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita ingat kepada wujud keesaan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan kita, dan penciptaan kita adalah illa liya'budun, kecuali untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadat yang paling unggul di atas segala ibadat adalah solat. Kemudian dengan solat juga seseorang itu dapat menyelamatkan dirinya daripada segala perbuatan-perbuatan mungkar dan perbuatan-perbuatan keji, di mana di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sangat pendek ayat ini, sangat sederhana ayat ini, tetapi mempunyai nasihat yang sangat mendalam. Apabila kita melaksanakan ibadat solat ini, maka seseorang itu dapat terhindar daripada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Jadi rugilah bagi orang-orang yang tidak mahu mengerjakan solat ataupun tidak mencintai solat. Tetapi berbahagialah orang-orang yang mencintai solat, orang-orang yang selalu mendambakan untuk melakukan ibadat solat ini, kerana dia tahu dengan kita melaksanakan ibadat solat ini, kita sebenarnya sedang berkomunikasi, sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang dengan itu juga kita menzahirkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan solat juga kita akan dapat menghindarkan dan menyelamatkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Namun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua ini akan dapat kita raih apabila seseorang itu mengerjakan solat bukan sekadar berdiri tegak, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud saja. Tidak. Malah ianya memerlukan ataupun ianya perlulah kita sertakan dengan hati yang penuh penghayatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak kadang-kadang kita melihat kita masuk di dalam masjid, kita melihat orang sedang solat, tetapi solatnya seperti seolah-olah dia sedang dikejar oleh seorang ataupun oleh seekor binatang yang buas, binatang yang ganas, kelang kabut,
rukuknya, sujudnya, tidak ada tempo di situ. Tidak ada, seolah-olah tidak ada penghayatan di dalam dia mengerjakan ibadat solat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu solat seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan solat yang mana kita melaksanakan ataupun mengerjakan solat itu dengan penuh penghayatan. Dan ini dapat kita lihat di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un wallazina hum ala solatihim yuhafizun." Di tengah-tengah tu ada banyak penerangan ayat-ayat yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat yang ataupun di dalam surah yang saya maksudkan. Untuk lebih jelas lagi saya bacakan satu persatu. Dan inilah apabila semua ini ada, maka di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ataupun di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka itulah orang-orang yang akan menjadi pewaris, yakni orang-orang yang akan mewarisi Firdaus. Mereka akan tinggal kekal di dalamnya. Nah, siapa pewaris syurga itu? Siapa pewaris Firdaus itu? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a zalika faulaika humul aadun wallazina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Kalau tuan-tuan dan puan-puan membuka Al-Quran, sama-sama kita semak pengertian daripada ayat yang baru saya bacakan tadi, bahawa sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu telah berjaya. Nah, siapakah orang-orang mukmin yang berjaya itu? Mereka yang merendahkan diri dalam solatnya. Dengan kata lain, dia menghayati solatnya. Bukan seperti apa yang seperti mana saya katakan tadi. Ada juga orang-orang yang mengerjakan solat seolah-olah dia sedang dikejar oleh seekor binatang buas, oleh seekor binatang yang ganas. Sehingga kan dia mengerjakan solat itu secara kelang kabut. Tidak ada penghayatan di dalam solat itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nanti di dalam ayat yang lain tidak mahu solat yang seperti itu. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa dan mereka yang menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia, dan mereka yang membayar zakat, dan mereka yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau apapun yang dimiliki tangan kanan mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa menghendaki sesuatu selain dari itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan perjanjian-perjanjiannya, dan mereka yang memelihara solat-solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan menjadi pewaris, yakni orang-orang yang akan mewarisi Firdaus. Mereka akan tinggal kekal di dalamnya. Jadi dari ayat ini juga kita dapat mengetahui bahawa orang-orang yang solat ataupun yang menghayati solatnya, kemudian disusuli dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, dia membayar zakat, dia menjaga kemaluannya, dia memelihara amanatnya dan janjinya, maka dan dia memelihara solatnya itu bukan sekadar dia mengerjakan solat, mendirikan solat itu tidak, tetapi dia juga memelihara solatnya itu, maka orang-orang seperti itu, orang-orang mukmin seperti itu dikatakan ataupun difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah tergolong dalam golongan orang-orang mukmin yang berjaya. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sidang penonton yang saya cintai, orang-orang seperti inilah yang solatnya dikerjakan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penghayatan, dan disertai dengan amalan-amalan baik, dan dikerjakan dengan penuh khusyuk dan tadaruk, maka ayat-ayat dan doa-doa yang dibaca itu dihayati bukan mengerjakan solat
seperti mana saya katakan tadi, secara kelang kabut. Kita tidak mahu solat yang seperti itu, tetapi solat yang dikerjakan dengan penuh penghayatan, maka solat seperti itulah yang akan membuatkan seseorang itu menjadi orang mukmin yang berjaya. Hazrat Masih Maud alaihissalam juga ada menasihatkan kepada kita semua bahawa janganlah kita mengerjakan solat itu seperti ayam mematuk makanan. Kalau kita tahu ya, ayam mematuk makanan tu tuk 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 begitu cepat sekali. Kita tidak nafikan bahawa ada juga setengah orang yang melaksanakan solat seperti itu. Untuk itu kita menasihatkan bukan pada diri saya tetapi untuk kita semua bahawa hendaklah kita mengerjakan ataupun mendirikan solat kita itu dengan penuh penghayatan. Kita baca ayat-ayat yang ditetapkan oleh syariat, oleh Rasulullah SAW untuk kita baca, kita hayati rangkap demi rangkap apa yang kita baca itu. Maka insya-Allah dengan penghayatan ataupun dengan solat yang penuh penghayatan itu akan membuatkan kita menjadi orang-orang mukmin yang berjaya. Kemudian lebih lanjut lagi, solat ibadat yang bukanlah kita lakukan dengan sesuka hati. Kalau kita nak, kita lakukan. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan solat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan waktunya. Masanya Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-104, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta." Jadi sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang telah ditetapkan ataupun telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi bukan sesuka hati kita. Bila kita nak, kita kerjakan solat, tidak. Tetapi solat ini merupakan satu ibadat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan waktunya. Jadi jangan kita berlengah-lengah apabila dah tiba masa untuk kita mengerjakan solat ataupun dah masuk waktu solat tu, maka kita jangan berlengah lagi. Jangan kita tunggu, jangan kita lewat-lewatkan ataupun kita lambat-lambatkan. Kita nak buat kerja ni dulu, ataupun sekarang ini banyak orang-orang musim PKP ni, orang-orang tak boleh pergi keluar rumah, tengok TV saja, tengok drama, hati dah tertarik dengan drama itu, tiba waktu solat, dia cakap nanti dulu kita tengok drama, habiskan drama ni lah, nanti kalau tak selesai ni tak sedap pula. Jadi dia lewatkan solat. Tidak, jangan begitu. Allah Subhanahu Wa Taala dah menetapkan waktunya untuk solat. Jadi kita jangan berlengah-lengah dalam mengerjakan solat, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang telah ditetapkan ataupun yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila tiba masa untuk kita mengerjakan solat, maka hendaklah kita melaksanakan solat itu, dan solat itu hendaklah kita kerjakan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penghayatan. Jangan kita tergesa-gesa di dalam kita mengerjakan ibadat solat itu. Solat ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita faham bahawa kita sedang masuk di dalam istana Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ada orang yang nak cepat-cepat meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Saya yakin kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan memanjangkan solat kita itu, kerana kita nak lebih lama lagi bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana cintanya kita kepada Allah Taala, kita tidak mahu keluar daripada istana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita haruslah meluangkan lebih masa kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah solat seperti itu akan membuatkan kita jauh daripada perbuatan-perbuatan keji, jauh daripada perbuatan-perbuatan mungkar, dan jauh daripada perbuatan-perbuatan yang boleh menjerumuskan kita ke lembah kehancuran, dan selanjutnya boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, apabila kita menghayati solat kita, maka kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan turun kepada kita dan kepada keluarga kita semua apabila kita mengerjakan solat kita dengan penuh penghayatan. Selanjutnya,
Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada kita juga bahawa ataupun memberikan warning kepada orang-orang yang mengerjakan solat. Kerana solat boleh merupakan turunnya kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Solat juga boleh ataupun boleh menjadi sarana ataupun alat turunnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan laknat Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Maun, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Kalau tadi kita mendengar bahawa solat boleh menjauhkan, menghindarkan kita daripada perbuatan mungkar dan perbuatan keji. Tetapi solat juga apabila kita melakukan dengan cara yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka solat seperti itu boleh mengundang kemurkaan dan laknat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, surah Al-Maun ayat nombor 5 hingga nombor 8, maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Siapa? Yakni mereka yang lalai dari solatnya. Kemudian lebih lanjut lagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka yang solat hanya supaya dilihat orang. Dia mengerjakan solat itu bukan kerana Allah Ta'ala, tetapi dia mengerjakan solat itu supaya orang ramai melihat di bawah, wah, si fulan mengerjakan solat, rajin mengerjakan solat. Dia ingin supaya orang-orang memuji dia. Solat seperti itu Allah Ta'ala tak inginkan, dan Allah Ta'ala melaknat solat orang-orang seperti itu. Dan mereka mencegah diri mereka dan orang lain dari memberikan barang-barang ataupun bantuan-bantuan keperluan harian. Dia solat juga, tetapi dalam masa yang sama dia menghalang diri dia dan menghalang orang lain untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi solat-solat orang seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak inginkan, malah Allah Subhanahu Wa Taala melaknat solat-solat orang seperti itu. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima solat-solat kita. Kita tidak tahu solat yang mana yang Allah Taala terima, tetapi kewajipan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengerjakan ibadat solat ini, dan kita perlulah mengerjakan solat ini dengan penuh penghayatan, dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh rasa kerendahan hati, hanya semata-mata kita beribadat kepadanya dan memohon pertolongan kepadanya. Maka solat seperti inilah yang akan membuatkan seseorang mukmin itu menjadi orang yang berjaya. Banyak ayat-ayat yang dah saya kongsi bersama para penonton sekalian. Mari kita lihat apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita semua supaya kita dapat menghayati dan melaksanakan ibadat solat ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan ataupun memberitahukan hadis ini yang diriwayatkan oleh Hazrat Jabir radhiyallahu taala anhu, bahawa beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan meninggalkan solat akan membuatkan manusia dekat kepada syirik dan kekufuran. Dan akibat daripada kita meninggalkan solat, lihat akibat daripada kita meninggalkan solat, bahawa seseorang itu akan terjerumus dalam kesyirikan, kerana dia tidak menggantungkan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Kerana solat itu merupakan salah satu jalan ataupun sarana untuk kita meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita meninggalkan solat, berarti kita meninggalkan
permohonan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang seperti itu dia akan meminta pertolongan daripada wujud-wujud yang lain. Sebab itulah Rasulullah SAW menasihatkan kepada sahabat beliau dan kepada kita semua bahawa dengan meninggalkan solat akan membuatkan manusia dekat kepada syirik dan kekufuran. Kekufuran maksudnya di sini dia akan membuat perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadi orang-orang yang ingkar terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah, semoga Allah Taala menyelamatkan diri kita daripada keburukan ini, syirik dan kekufuran ini. Dan untuk kita selamat daripada keburukan ini, jangan pernah kita meninggalkan solat kita. Hadis ini diriwayatkan oleh di dalam hadis Muslim, ya. Kemudian dan hadis ini memang selalu kita dengar, banyak penceramah-penceramah kita mengetengahkan hadis ini apabila kita bercakap berkenaan dengan solat, di mana Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu menganggap bahawa jika terdapat sungai yang mengalir di hadapan rumah seseorang dan orang itu mandi di sungai itu 5 kali sehari, maka masih ada kekotoran yang tinggal pada badan orang tersebut? Jadi Rasulullah SAW memberikan contoh ataupun permisalan bahawa ada sebatang sungai yang mengalir di depan rumah kita dan dalam satu hari itu kita mandi sebanyak 5 kali. Apakah masih tersisa lagi kotoran dari badan kita ini? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, sudah tentu tidak. Kerana kita mandi 5 kali. Kita sekarang ni pun, zaman sekarang ni kerana kesibukan, mungkin kita mandi 2 kali saja satu hari. Itu pun kita dah merasa selesa, kita dah merasa bersih. Nah, apa lagi? Nasihat Rasulullah SAW ini, kita mandi sebanyak 5 kali dalam satu hari. Apakah masih tertinggal lagi, tersisa lagi kotoran di badan kita? Sahabat-sahabat mengatakan sudah tentu tidak. Dan mandi 5 kali sehari, pasti tidak ada lagi kotoran yang tinggal di badan kita. Beliau SAW bersabda, itulah perumpamaan bagi solat 5 waktu. Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa melaluinya dan menjauhkan segala kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Jadi kalau kita ingin dosa-dosa kita dihapuskan, dicuci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhkan segala kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam diri kita, maka Rasulullah SAW memberikan misal di mana kita mandi 5 kali sehari, di mana kita solat 5 kali sehari, maka insya-Allah dengan solat yang penuh dengan penghayatan, dengan penuh dengan kerendahan hati, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membersihkan dosa-dosa kita dan menjauhkan segala kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam diri kita. Lebih lanjut lagi Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang hamba yang pertama kali akan dihisap, akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti adalah solat. Jadi sedekah pun tidak, haji pun tidak, puasa pun tidak dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali. Tetapi yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisap, akan menghitung amalan hamba itu ataupun seseorang itu adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka dia telah selamat dan dia telah mendapatkan keselamatan ataupun najat. Dan jika solatnya telah rosak, maka rugilah dia. Kalau seseorang itu tidak jaga solatnya, maka rugilah dia. Jika dalam solat fardunya ada kekurangan, maka Allah berfirman, Allah Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat, periksalah apakah hamba-Ku mempunyai amalan-amalan nafal ataupun amalan-amalan sunat ataupun solat-solat sunat. Kalau maka kekurangan dalam solat fardunya dapat menutupi dengan solat-solat nafal ataupun solat-solat sunatnya. Jadi Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semua bahawa amalan yang paling pertama yang Allah Ta'ala akan menghisap adalah solat. Dan kalau solat itu baik, terjaga, terpelihara, maka terselamatlah orang itu, berjayalah orang itu. Tetapi kalau solatnya
masih lagi ada lubang-lubang, ada ruang, ada rongak-rongaknya, maka orang itu akan tidak mendapatkan keselamatan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan peluang kepada orang-orang yang mengerjakan solat. Kalau solat fardunya terdapat kekurangan, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada para malaikat untuk memeriksa solat hamba-Nya itu. Kalau ada dia mengerjakan solat-solat sunat ataupun solat-solat nafal, maka solat-solat itu akan dapat menutupi kekurangan di dalam solat-solat fardunya. Jadi begitu cintanya dan kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia tidak mahu kita sebagai hamba-Nya yang telah diciptakan oleh Dia sendiri, yang diciptakan untuk beribadah kepada Dia, Dia tidak mahu hamba-Nya ini tenggelam di dalam kemurkaannya, tidak mahu. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan peluang. Kalau dalam solat fardu ada kekurangan, lihat, periksa solat-solat nafalnya, ada tak dikerjakan solat-solat nafal, solat-solat sunatnya, kerana dengan ibadat-ibadat nafal dan ibadat sunat inilah dia dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam solat-solat fardunya. Jadi inilah beberapa ayat dan nasihat-nasihat Rasulullah SAW kepada kita semua, ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala firmankan, yang pastinya menjadikan kita cinta untuk melaksanakan ibadat solat kita. Kita tidak mahu meninggalkan ibadat solat ini. Kita tidak mahu meninggal ataupun kita tidak mahu terlepas peluang untuk bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mahu kita tenggelam di dalam kekejian dan kemungkaran. Oleh kerana itu, kita haruslah berusaha sedapat mungkin untuk kita melaksanakan ibadat solat kita ini tepat pada waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, mari kita dengar pula apa yang dinasihatkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada kita semua berkenaan dengan solat, di mana Hazrat Masih Maud alaihissalam menasihatkan kepada kita semua, sentiasalah meletakkan kecintaan dan kebesaran Allah di dalam hati kamu semua, dan untuk itu tidak ada yang lebih baik daripada solat. Jadi untuk kita meletakkan kecintaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita adalah dengan solat, dengan cara kita mengerjakan ibadat solat kita. Kerana puasa hanya setahun sekali dan zakat hanya pada mereka yang telah mencapai nisab. Tetapi solat adalah sesuatu yang mana setiap orang harus melaksanakannya, dan ianya sesekali tidak akan pernah disia-siakan. Begitu mudahnya ibadat solat ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Dengan kata lain tadi, begitu mudahnya ibadat solat ni. Kalau kita tidak boleh mengerjakan solat kita itu dengan cara berdiri, kita boleh duduk. Kalau duduk pun kita susah untuk melaksanakannya, kita berbaring pun kita boleh. Dalam keadaan sakit kita baring, kita boleh dengan menggerakkan anggota-anggota tubuh badan kita tu pun, kita sambil baring pun kita boleh melaksanakan ibadat solat ni. Kalau masih pun kita tidak boleh menggerakkan anggota-anggota badan kita kerana kita sakit, dah terbaring, kita masih boleh mengerjakan ibadat solat kita itu dengan isyarat mata kita. Tetapi kita jangan pernah meninggalkan solat. Satu ibadat yang sangat mudah untuk kita lakukan, tetapi masih lagi ramai orang-orang tidak mahu meluangkan masa untuk mengerjakan solat. Jadi seperti mana Hazrat Masih Maud alaihissalam sabdakan di sini, menasihatkan kepada kita semua bahawa kita perlulah sentiasa berusaha meletakkan kecintaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita, dan caranya adalah dengan mengerjakan solat. Tetapi solat adalah sesuatu yang mana setiap orang harus melaksanakannya, dan ianya sesekali tidak akan pernah disia-siakan. Selalulah dirikan solat, dan dirikanlah dengan berfikiran bahawa saya berdiri di hadapan sesuatu yang maha kuasa, di mana jika dia menghendaki, maka pada saat itu, di dalam keadaan itu, malah pada masa itu dan di saat itu juga, dia akan mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa. Seperti mana saya katakan, solat itu merupakan sarana kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau Allah Taala ingin, pada saat itu juga Allah Taala boleh mengabulkan
doa kita. Selanjutnya Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda lagi, dirikanlah solat dengan teratur. Setengah orang hanya solat satu waktu sahaja. Ingatlah bahawa solat yang tertinggal tidak diampunkan, sehingga para Nabi sekalipun tidak diampunkan. Kalau mereka meninggalkan solat, ibadat solat ini, mereka pun tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat ini merupakan satu kewajipan yang mutlak untuk kita laksanakan. Tidak ada alasan yang perlu kita beri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalulah berusaha untuk mengerjakan ibadat solat ini. Selanjutnya yang terakhir, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, menasihatkan kepada kita semua, saya memberitahukan kepada anda sekalian bahawa jika anda ingin menciptakan satu hubungan yang hakiki dengan Allah, maka dirikanlah solat. Dan dirikanlah solat yang mana anggota badan kamu bukan sahaja lidah, malah ruh, niat kamu serta perasaan kamu semuanya termasuk di dalam solat. Maksudnya semua, segala-galanya kita tumpukan perhatian kita, ruh kita itu betul-betul di dalam solat kita itu. Maka insya-Allah solat yang seperti itu, seperti mana saya katakan tadi, akan membuatkan kita terlepas daripada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Dan solat seperti itu yang penuh penghayatan akan menjadikan kita seorang mukmin yang berjaya, yang senantiasa akan dapat meraih kasih sayang, rahmat, pertolongan dan kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada saya dan kita semua untuk sama-sama kita dapat mengerjakan solat dan menghayati solat kita, supaya dengan solat yang penuh penghayatan seperti mana saya katakan tadi, dapat menarik kasih sayang dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala menjadikan demikian bagi kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. है दस्त क़िबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह है दर्द दिल की दवा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह